Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT kerana telah memberi ruang kepada kumpulan kami untuk membentangkan satu buklet kami yang bertajuk Golden Hour Filbah. Jadi Golden Hour Filbah ni adalah salah satu buklet ataupun salah satu majalah tentang tempat-tempat menarik yang anda patut kunjungi ketika anda berada di negeri Sabah, di negeri di bawah Bayu. Jadi tanpa membuang masa, saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya lain untuk mengulaskan pembentangan mereka. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Syazana Mki Salihuddin dari kelas TPSU PAE. Di sini saya ingin membentangkan tu dia, iaitu asal usul Sabah. Negeri Sabah ini berasal daripada satu sejenis tanaman, iaitu pisang yang terkenal di masyarakat Bajau yang dipanggil pisang Sabah. Pisang Sabah ini juga banyak ditanam di pantai barat semenanjung Sabah yang menjadi sebagai sumber makanan. Nama Sabah ini juga pertama kali digunakan oleh para penggembara yang menggembara di Kepulauan Borneo Utara sehingga Kepulauan Filipina. Negeri Sabah ini juga telah ditukar kepada Borneo Utara pada tahun 1881 dan kembali digunakan pada pembentukan Malaysia 1963. Seterusnya, terdapat bangunan bersejarah di Sabah, iaitu kalau tidak dipecahkan royong, mereka dapat saguna. Yang pertama ialah Sandakan Memorial Park, merupakan sebuah muzium yang kecil dan didirikan untuk memperingati orang yang terbunuh pada zaman dahulu, dan muzium ini telah dipilih oleh pemerintahan Jepun sebagai pusat tahanan. Yang kedua ialah Menara Jang Akison. Menara Jang Akison merupakan bangunan yang tertua di Sabah. Menara ini juga menjadi sebagai pusat panduan bagi kapal yang berlabuh dan dibina pada tahun 1905 dan dibuat oleh Francis Gage Akison. Yang ketiga ialah Mosopet Culture Village, merupakan kampung yang sangat terkenal di Sandakan yang berketurunan Kadazan. Kampung ini merupakan lokasi yang sangat bersejarah kerana dibina untuk memperingati kehidupan dan masa Kadazan yang legendaris dan pahlawan pemburu kepala Mosopiat. Terusnya keempat pula merupakan Kudasang War Memorial. Kudasang War Memorial merupakan tempat peringatan atau mengenang tahanan perang Inggeris yang tewas di Sandakan selama Perang Kedua. Tugu ini juga memiliki 4 taman yang berdasarkan peristiwa, iaitu Taman Australia, Taman Borneo, Taman Inggeris dan Taman Komplementasi. Yang kelima merupakan Sandakan Masjid Jami'. Masjid Jami' ini merupakan bangunan yang bersejarah yang terletak di Sandakan dan sudah berusia lebih kurang 130 tahun dan merupakan masjid yang pertama dan tertua di Sabah. Dari bangunan bersejarah ialah Esquire House. Esquire House merupakan tempat kediaman penulis buku yang tersohor di Amerika Syarikat. Kediaman ini menjadi inspirasi kepada gelaran bumi di bawah Bayu dan menjadi muzium peninggalan barang antik oleh penulis tersebut. Itu sahaja daripada saya. Yang kedua ialah Menara Jang Akison. Menara Jang Akison merupakan bangunan yang tertua di Sabah. Menara ini juga menjadi sebagai pusat panduan bagi kapal yang berlabuh yang dibina pada tahun 1905 dan dibuat oleh orang yang terbunuh pada zaman dahulu. Yang kedua ialah Menara Jang ini telah dipilih oleh pemerintahan Jepun merupakan sebagai pusat yang tertua. Yang keempat ialah merupakan Kudasang War Memorial, kampung yang sangat terkenal di Sandakan yang berketurunan Kadazan. Kampung ini merupakan lokasi yang sangat bersejarah kerana dibina untuk memperingati kehidupan dan masa
Tugu ini juga memiliki legendaris taman yang berdasarkan pemburu kepala iaitu Taman Astoria, Taman Borneo, Taman Inggris dan kampung yang sangat terkenal di Sandakan yang berketurunan Kadazan. Yang kelima merupakan sejarah Masjid Jami. Masjid Jami ini merupakan bangunan yang bersejarah yang terletak di Sandakan di Amerika Syarikat lebih kurang 100 ini menjadi inspirasi yang merupakan gelaran yang pertama di bawah Bayu dan menjadi muzium peninggalan barat antik oleh penulis tersebut. Masjid Jami ini merupakan bangunan. Assalamualaikum, saya Nela Omaniha binti Maksir dari DPSU 4A. Hari ini saya nak bentang mengenai uinah, sedapnya pula makanan ni. Yang pertama, sagol ataupun siagol. Sagol ni merupakan perkataan bahasa Sabah yang dicampur ataupun campuran. Selalunya dimasak menggunakan ikan buntal, ikan pari ataupun ikan hiu. Ikan yang punya hati yang besar. Yang kedua, putu. Putu ni merupakan ubi kayu yang telah diperah, airnya dan dimasak secara steam, dipanggil tepung panggih. Tekstur yang kental dan sedikit melekit dan ia akan dibungkus seperti yang gambar tersebut. Seterusnya, yang ketiga, lato. Lato merupakan tumbuhan laut yang menyerupai anggur berwarna hijau yang kecil saiznya. Rasanya juga sedikit masin, enak untuk dimakan bersama sambal, ikan bakar dan nasi yang masih panas. Tumbuhan laut ini perlu dielak daripada terkena cahaya matahari supaya tidak layu. Kalau ia layu, tidak akan menjadi sedap. Yang keempat, kilau atau kinilau merupakan makanan tradisional yang dikatakan sushi versi Borneo kerana ikan yang digunakan tidak perlu dimasak tetapi dimakan mentah-mentah. Ia akan dicampur dengan cuka dan limau. Untuk mengawesomekan lagi makanan tersebut, ia juga akan dicampur dengan mangga, lada, bawang, tomato dan halia. Seterusnya, saya nak menerangkan tentang budaya bangsa budaya kita. Suku kaum Bajau merupakan kaum pribumi Sabah yang kedua terbesar selepas kaum Kadazan Dusun. Kaum ini kebanyakannya tinggal di kawasan pantai dan bekerja sebagai nelayan di pantai ataupun berdekatan dengan pulau yang berhampiran dengan rumah mereka. Ia juga menjadi petani tepi laut ataupun tasik dan mengumpul hasil-hasil laut. Seterusnya, pakaian tradisional kaum Bajau. Pakaian rasmi untuk tarian igal-igal ini akan dihias dengan manik-manik yang berkilauan, tanjak bagi lelaki dan kepercayaan kaum Bajau. Adat resam suku kaum Bajau ini tidak asing lagi dengan adat perkahwinan yang sangat unik dengan tarian mengalai iaitu igal. Sebenarnya tarian ini akan menjadi adat bagi setiap kaum Bajau dan akan diselit duit kepada setiap orang yang menari tarian itu. Tarian igal-igal selalunya dipersembahkan di tempat perkahwinan dan di pesta Reggae Talepa. Pesta Reggae Talepa merupakan acara tahunan di tepi pantai Semporna, Sabah yang telah menjadi adat resam Bajau di Semporna setiap tahun. Acara melayarkan bot layar kecil ini berasal daripada masyarakat Bajau yang menjadi nelayan di perkampungan nelayan di Semporna dan sekitar Pekan Semporna turut dihiasi dengan lambayan sambulayang berwarna-warni yang dipasang setiap rumah sepanjang jalan raya. Sambulayang ini merupakan suatu pertandingan yang diadakan di pesta tersebut. Pesta Reggae Talepa tidak wujud jika tiada pertandingan perahu yang tercantik kerana ianya merupakan simbol suatu adat resam Bajau. Keunikan tarian tradisional kaum Bajau. Tarian igal-igal merupakan salah satu tradisional masyarakat Bajau di Sabah yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Bajau, terutamanya di pantai timur, iaitu Semporna. Perkataan igal-igal dikatakan berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu eagle yang bermaksud helang dan kerana itulah pergerakan tarian igal ini dikatakan seperti helang yang sedang terbang. Pakaian tradisional untuk tarian igal-igal ini disediakan untuk kaum lelaki dan perempuan yang kebanyakannya berwarna hitam dan manik yang berkilau. Tarian ini lazimnya dipersembahkan pada majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan dan majlis keramaian seperti semasa perayaan Reggae Talepa dan diiringi dengan iringan muzik yang dihasilkan daripada alat-alat tradisional seperti gong, kulit tangan dan tambul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasara binti Ami dari kos DPSU 4A ingin menerangkan tentang part saya iaitu Nahbah selfie kita yuk. Baiklah, ini adalah antara tempat-tempat yang menarik di Sabah yang boleh pelancong kunjungi. Antaranya ialah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni agak terkenal di Sabah kerana ia adalah gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey, untuk mendaki puncak gunung ni dia mengambil masa dalam 2 hari dan memerlukan seseorang
pemandu pelancong yang pandai tentang selok belok Gunung Kinabalu tersebut. Jadi, kepada para pelancong yang minat melakukan aktiviti lasak, boleh mendaki Gunung Kinabalu tersebut kerana dapat melihat pemandangan yang sangat cantik dan sangat tenang. Okey, seterusnya ialah Pulau Matanagi. Ini merupakan pulau yang sangat cantik dan kaya dengan kehidupan laut. Pulau ini juga terkenal dengan gelaran Pulau Duyung kerana terdapat dugong di pulau tersebut. Di Pulau Matanagi ni, para pelancong akan dapat menikmati keindahan langit. Salah satu pengalaman di pulau ini yang tidak mungkin para pelancong dapat di tempat lain ialah keindahan blue plankton. Walaupun keajaiban ini jarang berlaku, para pelancong yang bernasib baik mungkin berpeluang merasai pengalaman menikmati keindahan alam yang menakjubkan ini, dan terdapat juga aktiviti yang disediakan di pulau tersebut. Okey, selain itu, terdapat juga tempat yang sangat menarik yang boleh para pelancong singgah, iaitu Muzium Koko Tecuan. Muzium Koko Tecuan ni dia terletak di Tawau Sabah. Ia sangat terkenal dengan pengeluaran hasil tanaman koko. Para pelancong boleh mengetahui tentang sejarah dan proses pembuatan coklat yang sangat sedap. Okey, bukan itu sahaja. Para pelancong boleh melihat dari dekat proses pengeluaran coklat di kilang pembuatan koko ini. Pada akhir perjalanan para pelancong boleh membeli beberapa produk koko seperti jam coklat dan minuman koko panas segera atau bermacam-macam lagi produk coklat yang berada di muzium tersebut. Okey, akhir sekali, tempat yang menjadi tumpuan pelancong jika datang ke Sabah adalah Coco Hill F. Adalah salah satu tempat menarik di Sabah yang paling popular, yang menawarkan pemandangan panorama Kota Kinabalu yang sangat memukau kerana pemandangan di tempat itu sangat cantik dan indah. Para pelancong boleh mengambil gambar, dan kepada para pelancong yang tidak takut akan ketinggian, mereka boleh mencuba aktiviti mega swing di mana mereka boleh berayun seperti buaya yang sama seperti di negara Bali, Indonesia. Seterusnya, antara tempat yang boleh para pelancong menempah sebagai tempat penginapan pelancong yang menarik di Sabah ialah destinasi percutian di hutan hujan tropika yang sangat popular di Sabah dan juga sering menjadi lokasi utama event-event corporate. Antara aktiviti menarik untuk dicuba di situ ialah meredah hutan, mandi sungai, melihat burung, berbasikal, hiking dan juga makan buah-buahan yang segar, dan terdapat juga berbagai aktiviti yang menarik disediakan. Okey, seterusnya Kokol Heaven Resort dibina di atas salah satu lokasi paling unik di Sabah. Ia dikelilingi oleh flora dan fauna yang berwarna-warni dan hutan julat pertengahan yang masih terpelihara. Terdapat juga berbagai aktiviti yang disediakan di resort tersebut, antaranya ialah tempat permainan kanak-kanak, Payau Sanctuary, basketball court, jungle trekking, golf and country club, herb garden dan sunset dina kepada pelancong yang mengunjungi resort tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Zabri daripada kelas DPSU 4A. Jadi saya akan sambung dengan segmen berikutnya, iaitu tambah ke troli. Membeli belah adalah satu seni. Jadi tempat pertama yang anda harus kunjungi ketika anda berada di negeri Sabah di bawah Bayu ini adalah, yang pertama ialah Pasar Minggu Jalan Gaya. Kerana di Pasar Minggu Jalan Gaya ini bukan sekadar pasar yang biasa atau pasar minggu yang biasa. Malah di sana Pasar Minggu Jalan Gaya juga mempunyai banyak barang-barang yang menarik seperti pakaian batik dan kuih muih tradisional, dan ada yang kuih muih yang kita sendiri mungkin pertama kali baru lihat. Tempat yang kedua ialah Pasar Kraft Tangan. Pasar Kraft Tangan ini bukan sahaja mempunyai cenderamata dan barangan daripada orang-orang tempatan, malah dari Pasar Kraft Tangan ini mempunyai barang kraft tangan yang dibuat melalui tangan. Mereka juga ada barang perhiasan dan juga tidak ketinggalan pakaian tradisional. Dan apa yang menarik dekat Pasar Kraft Tangan ini adalah
semua barangan kraftangan terdiri daripada pelbagai budaya. Seterusnya adalah di Center Point Sabah. Center Point Sabah ini adalah merupakan salah satu pusat beli belah yang terdapat di negeri Sabah dan juga mudah dikunjungi di hampir di mana-mana bandar. Dan tempat juga adalah di tempat yang digelar Center Point Sabah ini pun juga adalah merupakan salah satu tempat popular di mana dalam Center Point Sabah ini mempunyai kedai makan, aksesori, restoran, dan yang paling menariknya jika anda membawa keluarga, mempunyai anak-anak, kemungkinan anda boleh membawa anak-anak anda untuk bermain arcade di sana. Tempat yang seterusnya ialah Suria Sabah Shopping Mall, yang di mana Suria Sabah Shopping Mall ini merupakan salah satu pusat beli belah yang terkemuka dan termewah di negeri Sabah, kerana ianya bukan sekadar mempunyai pelbagai aksesori dan kedai aksesori dan fasiliti, malah Suria Sabah Shopping Mall juga mempunyai panggung wayang, dan kebanyakannya di sana adalah kedai-kedai mewah, yang mana kedai di sana adalah merupakan kebanyakannya adalah kedai-kedai antarabangsa. Di Suria Sabah Shopping Mall mempunyai seperti banyaklah, seperti macam ada food and beverage, lepas tu ada medan selera siapa yang membawa keluarga besar, kedai kasut dan sebumbang dan sebagainya lah. Jadi siapa yang ingin merasai membeli belah dengan cara orang-orang international ataupun orang antarabangsa, anda boleh mengunjungi Center Point Sabah ataupun di Suria Sabah Shopping Mall. Dan tempat yang terakhir dalam segmen tambah ketroli ini adalah Pasar Artisan Jesselton. Pasar Artisan Jesselton ni adalah merupakan salah satu aplikasi untuk dalam tarikan budaya untuk menarik lagi para pelancong yang mana ingin mengenali dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Pasar Artisan Jesselton. Dan untuk pengetahuan, Pasar Artisan Jesselton ini telah dibangunkan oleh orang-orang tempatan, iaitu projek oleh Salt Axe Pepper Stationery and Gifts. Jadi dalam Pasar Artisan Jesselton ini mempunyai banyak produk buatan lagi daripada artisan tempatan lah. Dan sesiapa yang ingin mempelajari barang kraftangan ke ataupun apa-apa yang mengenai budaya dan selainnya, mereka boleh menghadiri bengkel kraftangan ataupun kelas mini yang telah dianjurkan oleh mereka. Tapi untuk pengetahuan, pada Pasar Artisan Jesselton ni ianya dibuka mengikut acara yang berbeza pada hari yang berbeza. Seterusnya saya akan sambung pada segmen yang kedua, iaitu terukir di bintang. Terukir di bintang ni adalah lebih merujuk kepada aktiviti-aktiviti pandangan malam ataupun kebiasaannya orang akan panggil stargazing. Jadi kenapa stargazing ini dipilih sebagai segmen yang menarik? Kerana terukir di bintang ini adalah salah satu aspirasi daripada aktiviti-aktiviti stargazing yang terdapat di negeri Sabah. Melalui aktiviti ini, para pelancong dapat berhubung dengan alam semula jadi. Bukan itu sahaja, boleh menjadi pilihan tekanan, malah jika anda mengunjungi untuk melihat stargazing ini, anda akan dipukau oleh landscape buruj seperti bintang, tahi bintang dan sebagainya lah. Dan untuk mengetahui, dan jika anda perasan atau tidak, aktiviti stargazing ini telah meningkat di negeri Sabah. Dan untuk stargazing ini juga terdapat lebih daripada 50 tempat awam, yang mana 50 tempat awam ni boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita melihat bintang dari barat ke timur. Dan
ianya mengelilingi 360 darjah. Jadi bila kita membuat aktiviti stargazing ini, kemungkinan pelancong akan mendapat pemandangan yang indah di langit pada waktu malam. Dan menurut Sabah Stargazers, terdapat 5 tempat hotspot yang di mana 5 tempat hotspot ini telah menjadi tempat yang paling tumpuan untuk sesiapa ingin membuat aktiviti stargazing ataupun camping pada malam hari. Yang pertama dekat Kota Bulut, yang kedua di Kundasang, yang ketiga di Tawau, yang keempat di Kudat, dan yang terakhir adalah di Lahad Datu. Jadi 5 tempat ni adalah tempat yang sesuai ataupun tempat hotspot jika anda ingin melihat aktiviti membuat aktiviti pada waktu malam dengan bukan sahaja cantik, malah dapat menenangkan jiwa. Seterusnya pada segmen yang terakhir ialah kecergasan dan kecergasan yang tinggi. Kecergasan dan kecergasan tinggi ini adalah lebih kepada aktiviti-aktiviti lasak yang terdapat di negeri Sabah. Jadi aktiviti yang pertama ialah water rafting. Water rafting ni adalah merupakan sukan air, bukan sekadar terkenal di Malaysia, malah di luar negara. Dan Sabah juga tidak ketinggalan. Dan ianya terletak di Kulu White Water Rafting Center yang terletak di Sungai Kulu, Tamparuli, Sabah. Di mana melalui aktiviti water rafting ini, para pelancong akan dapat cabaran, tetapi dalam paduan masa yang sama dia akan mendapat keseronokan sepanjang mereka melakukan aktiviti ini. Jadi aktiviti yang kedua ialah ATV. Jika anda tahulah, ATV tu dia lebih kurang macam motor, tapi bukan macam motor sangat lah. Jadi ATV ini, aktiviti ATV anda boleh lakukan di Kundasang, Sabah. Dan aktiviti ini juga melalui aktiviti ini para pelancong boleh melawat ataupun mengelilingi kampung kaum dusun, ladang-ladang, kebun, padang rumput dan sebagainya lah, sama ada jalan betak ataupun tidak. Tapi jika anda inginkan jalan yang mencabar, anda boleh melakukannya di kawasan hutan. Seterusnya adalah pada tempat aktiviti seterusnya, iaitu paragliding. Jadi paragliding ni terletak di Ranau. Mereka mempunyai, bila kita membuat aktiviti paragliding ni, pelancong mendapat menikmati pemandangan yang indah sawah padi, dapat melihat pemandangan indah di kampung, lepas tu dapat menikmati pemandangan indah flora fauna. Dan yang paling menarik sekali, jika anda melakukan aktiviti paragliding ini, anda boleh merasai kesejukan angin yang ketika anda membuat aktiviti itu di Gunung Kinabalu. Dan cara bermain paragliding ni adalah kita akan dilepaskan di lahan. Dia tak silap saya, mereka panggil lahan. Dan kita akan terbang selama beberapa minit. Tapi berminitnya bergantung kepada cuaca. Dan aktiviti seterusnya adalah zip line. Zip line ni aktiviti yang lebih kurang sama dengan flying fox. Tapi zip line ni adalah aktiviti luncur. Dia lebih merujuk kepada aktiviti luncur dengan kabel dari kawasan yang tinggi. Jadi dia ni lebih kurang macam aktiviti flying fox lah. Dan aktiviti zip line ni kita boleh menikmati pandangan hutan, pandangan laut dan sebagainya. Jadi mereka membuat aktiviti zip line ini di Pulau Gaya lah, di mana mereka membuat aktiviti di Pulau Gaya ini. Aktiviti zip line adalah aktiviti yang merupakan Pulau Gaya merupakan aktiviti zip line yang terpanjang di Kepulauan Borneo. Seterusnya, siapa yang rasa macam tak nak buat aktiviti dekat luar,
Aktiviti rasa luar, anda boleh membuat aktiviti di dalam ataupun aktiviti indoor seperti rock climbing. Jadi rock climbing ni dia lebih kurang macam kita kena panjat dinding dan berpaut-paut lah pada batu sampailah ke puncak. Dan ianya dibuat di Sabah Indoor Climbing Center. Tapi jika anda masih macam baru pertama kali ingin mencuba, jangan risau, kerana di sana terdapat pengajar-pengajar yang berpengalaman dan juga akan sentiasa menjaga keselamatan anda ketika anda menikmati aktiviti ini. Dan yang terakhir, aktiviti yang terakhir di aktiviti saya terakhir yang mungkin anda takkan terlepas adalah aktiviti jet ski. Aktiviti jet ski ini merupakan aktiviti yang tidak asing lagi dan terkenal di seluruh dunia. Jadi, jika anda ingin melakukan aktiviti ini, anda boleh merujuk kepada agensi-agensi ataupun resort-resort yang telah menyediakan perkhidmatan ini dengan harga yang berpatutan. Dan saya rasa itu sahaja akhir video daripada pembentangan kumpulan kami. Jadi sebelum kami ingin menutup bicara, izinkan saya ingin berkatakan memberikan satu kata-kata yang berbunyi, kita juga baik. Boleh bah kalau kau okey bah hadis. Bah kasih on sejak. Bah kamu orang sambunglah. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Dan saya mewakili kumpulan saya ingin memohon maaf jika sepanjang kami melakukan pembentangan ini ada salah silap dari segi tutur perbicaraan. Jadi sekali lagi ingin memohon maaf, dan itu sahajalah daripada kumpulan kami. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.